Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakyat Malaysia hari ini? Masya-Allah, hari Ahad bersamaan dengan 20 November 2022. Dah tidur ke? Masih lagi belum lena ke? Bagaimana keadaannya rakyat Malaysia di pagi hari ini? Masya Allah. Yang paling penting kalau seandainya ada yang lagi masih tak tersengguk-sengguk, masih lagi segar wajahnya menantikan keputusan PRU 15, siapakah yang berjaya membentuk kerajaan Malaysia, insya-Allah. Terus menonton kami di TV Al-Hijrah, dari semasa ke semasa kami akan sampaikan berita sensasi lagi hangat hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah, apa yang penting hari ini, Assalamualaikum subuh, apa yang akan kita sembang hari ini? Ajaibnya sedekah. Untuk itu kita nak tengok juga siapakah yang berada di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, seawal 6.30 pagi. Puan Siti Absyah, Puan Dahlia, kita ada Puan Rozi, semuanya para top fan kita, semuanya sudah pun berada di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, yang berada di kaca TV juga menantikan keputusan rasmi. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan dahulu topiknya pagi ini, ajaibnya sedekah. Kita nak bersama dengan Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, tak lain tak bukan yang dihormati Ustaz Zul Ramli M. Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz mengundi kat mana semalam? Di area Selangor lah. Alhamdulillah, syukur. Semuanya baik ya? Baik, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Baiklah, pagi ini Ustaz, sebagai seorang Muslim yang sejati, pastinya kita percaya dengan keajaiban sedekah itu. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak tahu juga dari segi pengertian tu, apakah sebenarnya maksud keajaiban sedekah? Baik, Farah ya, dan semua saya mohon izin untuk mulakan juga dengan lafaz macam Farah bagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'an huda wa walah. Nabi menadah tangan di awal pagi dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, insya-Allah. Yang ada kaitan dengan perbincangan kita, insya-Allah ya. Sebab kalau tanpa ilmu yang bermanfaat, kita mungkin tak tersentuh pun bahawa sedekah itu sesuatu yang ajaib. Betul. Mungkin kita rasa dia amal-amal biasa, amal-amal yang kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tetapi ilman nafi'a menunjuk rupanya bahawa di antara kurnia Allah kepada kita untuk kita menjadi yang berbeza dalam hidup adalah apabila kita memberikan sedekah. Ya, kalau tu tak hairanlah kenapa kita buka saja Quran, lepas alif lam mim, Allah kemudian nyatakan tentang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lepas tu Allah ceritakan tentang orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka maknanya dengan ayat yang awal lagi daripada ayat Quran itu terus menceritakan tentang apa yang ada mereka nafkahkan. Sebab tu doa Nabi tadi pun juga adalah, ya Allah, semoga ya Allah aku diberikan rezeki yang baik. Sebab bila rezeki kita baik, itu adalah petanda ya, sebab bila kita rasa boleh bersedekah, itu petanda bahawa rezeki kita tu baik. Berbanding dengan orang yang dia ada harta, dia ada duit, tetapi dia rasa payah, tak ada taufik untuk berat nak keluar ya. Jadi kalaulah kita rasa alhamdulillah, masya-Allah, mudah saja, ada je jalan dia, maka ketika itu menunjukkan bahawa kita telah mendapat satu benda. Dan inilah yang sebenarnya para sahabat ya berkongsi sifat dan sikap seorang yang pemurah, sehingga tidak ada seorang pun di kalangan sahabat atau isteri Nabi yang kalau kita jumpa sifatnya adalah kedekut, bakhil. Tidak ada di kalangan mereka, sebab mereka tahu keajaiban sedekah itu menyebabkan mereka telah bersikap dan berakhlak dan beramal dengan amal sedekah itu, insya-Allah. Tapi Ustaz, bagaimana pula cara yang paling terbaik untuk kita bersedekah? Macam-macam tips sekarang ni kan, dengan boleh scan QR code, dengan pelbagai cabang, medium dan sebagainya. Jadi cara yang paling terbaik yang Ustaz boleh berikan sedikit tips kepada kami semua pagi ini. Baik, sedekah ni asal keluar memang terbaik. Dia yang tak baik ialah bila kita tolak campur bagi punca kuasa, akhirnya tak keluar. Maknanya sebab memanglah bila syaitan ni dia akan datangkan kefakiran kepada kita. Maknanya kalau kau bagi ni Kang, daripada aku 1000 ada tinggal 900. Maka itulah yang dimainkan dalam diri kita, sedangkan Allah daripada 1000 yang kita ada, Allah nak bagi 2000 sebenarnya. Dan caranya adalah daripada 1000 yang kita ada, kita infakkan. Jadi inilah yang sebenarnya. Jadi sebab itu Nabi pun menyebutkan dalam hadis ya, sedekah ini bukan ketika kita rasa lapang kita sedekah, tetapi walaupun pada keadaan kita rasa macam aku ni Kang bagi ni Kang, mana ada ke duit aku cadang duit ni untuk aku
kumpul jadi kaya. Maknanya perasaan itu ada. Tetapi kita tetap sedekah. Kenapa? Sebab ada satu benda yang tak menunggu kita, ialah kematian seseorang, kata Nabi. Sebab kalau kamu menangguh-nangguh sampailah kamu dah terbaring, datang kepada apa, idza balagatil hulqum, bila nyawa tu dah sampai ke halqum, barulah kita kata tolonglah, ini nak bagi. Pada masa tu masya-Allah, sedekah kita bukan hak kita, itu dah jadi hak orang lain sebenarnya. Itulah dia, itulah sayang kan kalau kita orang kata delay sedekah, sangat sayang sekali sebab ada ganjaran ataupun pahala yang berterusan mengalir apabila kita sudah tak ada nanti. Dan apa yang paling terbaik Ustaz untuk kita buat, jika ada antara kita yang mak ayahnya sudah tiada, tapi terus nak berikan ganjaran yang terbaik buat mak ayahnya supaya pahalanya terus mengalir berterusan. Allahu Akbar. Bila Farah sebut macam tu kan, saya kadang-kadang bila jumpa, kadang-kadang buat program Farah kan, saya tanya apakah amal soleh yang kita nak lakukan dalam hidup. Yang ni kata nak tahajud, yang nak istiqamah duha, ni nak baca Quran sekian juzuk, saya nak puasa sunat sekian banyak. Dalam banyak planning untuk lakukan baik, jarang kita dengar bahawa yang pertama adalah saya nak buat baik pada mak dan ayah saya. Tiba-tiba dia terjadi benda yang seolah-olah option saja. Nak buat baik tak apa, tak buat baik pun tak apa. Sedangkan Allah letakkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maknanya setelah kita itu mengabdikan diri pada Allah, tak syirik Allah dengan sesuatu apapun, lepas tu Allah suruh kita supaya kita tu berbuat baik kepada mak dan ayah. Dan buat baik pada mak dan ayah ni bukan hanya masa mereka hidup. Sebab bila kita makin berumur, ayah kita biasanya mereka dah melepas meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini. Jadi apakah kebaikan tu kena berhenti pada masa tu? Jawapannya tentu tidak. Jadi apa yang kita kena buat sebagai seorang anak yang nak menunjukkan bahawa kita nak melakukan apa yang Allah kata wabil walidaini ihsana tersebut, maka sebenarnya anak yang baik dia akan berfikir bagaimana dia dapat juga turut memberi sesuatu kebaikan yang pahalanya mengalir untuk mak dan ayah. Dan tak ada lain yang lebih hebat berbanding dengan sedekah yang disebut tadi, Farah sebutkan jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir apabila kita si anak memberikan satu sedekah daripada harta kita dan kita munajatkan kepada Allah dengan harapan, ya Allah, pahala ini sampai secara khusus kepada mak dan ayahku, insya-Allah inilah anak terbaik. Subuh ni kita nak jadi macam tu, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, mudah-mudahan kita sentiasa ingat mengingati pesan berpesan. Mungkin mak ayah kita sudah tiada ataupun yang masih lagi ada pun tak salah Ustaz kan? Dalam diam-diam kita bersedekah atas nama mak ayah kita, masya-Allah, indah sekali. Baiklah. Dalam waktu yang begini dah cantik dah Ustaz. Dah selesai solat subuh dan sebagainya ya. Ramai juga yang ambil peluang kesempatan untuk melakukan sedekah subuh. Jadi sebenarnya Ustaz, ada tak tips ataupun beritahulah dengan kami, kongsikan dengan kami waktu ataupun masa yang paling terbaik untuk kita bersedekah? Baik, sebab ada kita tahu bahawa selepas fajar ya, bahawa saat ini para malaikat Allah hantar dan di bumi ini terutamanya mereka bertasbih kepada Allah. Sebab pernah dalam satu keadaan, kita tengok dalam kitab Azkar Imam Nawawi sebagai contoh, seorang lelaki yang dalam keadaan susah terperangkap dalam keadaan masalah keuangan dia pada ketika itu. Dan perkataan Nabi kepada lelaki ini adalah, sahabat ini adalah, di mana engkau ketika bertasbihnya para malaikat setelah fajar. Maknanya Nabi nak mengaitkan bahawa selepas fajar, maknanya selepas subuh, ketika itu para malaikat bertasbih. Ambil kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan dan kena pada masa yang tepat, maka pada ketika itu, masya-Allah, maknanya kebaikan itu akan sampai tepat pada sasarannya dan ia akan mengembangkan rezeki kita bagi harta yang kita keluarkan, dan pahala yang kita niatkan tadi juga akan sampai ke sasaran mana yang kita nak sasarkan. Maknanya kita bukan bertangguh sampai waktu isyak. Sebab kebaikan itu mesti dimulakan di awal pagi. Inna fil bukuri barakah, kata Nabi. Sesungguhnya di awal setiap pagi itu letaknya keberkatan. Jadi keberkatan kita letak, berkembang harta tersebut, dia akan pulang kepada kita, dia sampai kepada Allah. Masya Allah, saya pasti dengan mendengar penjelasan daripada Ustaz ni, pastinya ramai dah tak sabar dah bersemangat wajah dah pagi ini untuk melakukan sedekah subuh. Tapi ada caranya yang paling tepat sekali, dekat mana mediumnya, insya-Allah selepas ni kita akan kongsikan dalam Assalamualaikum Subuh.
korang berdua ni? Ha? Naim? Furkan? Abah, Abah betul ke nak belikan iPhone 14 Pro Max untuk kita orang? Kira jadilah ni. Sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau pada mana Apa sakit perut ni? Kenapa tu? Lah, Abah tiba-tiba sakit perut. Ni bang, tadi abang ada bagi duit derma. Bang. Selamat dengan aku. Nasib baik aku derma RM1 kita tadi. Ini RM1. Mana duit kau banyak-banyak tadi? Jangan. Alhamdulillah. Sungguh mulia hati abang. Banyak ni bang. Jika kita tak berkira dan sedekah, Allah pasti ganti dengan rezeki yang berlipat kali ganda. Insya-Allah. Amin. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Komplek Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang. Masya Allah, ambil pengajaran dengan apa yang dah pun berlaku. Cikgu Rosdin Samah di Facebook TV Al-Hajrah dah bagi tahu dah dekat sini. Bersedekahlah, jangan berkira-kira untuk memberi sekadar yang termampu. Berkongsi sedikit dengan lain apa yang kita perolehi, itulah yang paling terbaik sekali. Baiklah, jom sama-sama kita nak bersama dengan yang berbagi Ustaz sekali lagi nak bertanya tentang Ustaz. Ada program tabung sedekah subuh bersama dengan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Boleh Ustaz terangkan? Baik, Masya Allah. Ya. Saya kira pertama, kalau kita lakukan sesuatu di waktu subuh, kita katakan tadi subuh waktu yang paling besar berkatnya. Berkat itu maksudnya sesuatu benda yang berkembang dan bertambah. Bermaksud rezeki yang kita ada daripada baki yang kita bagikan tadi untuk kita, Allah akan kembangkan. Dan pahalanya akan sampai macam kita katakan tadi. Jadi, Masya Allah, program tabung sedekah subuh ni, Farah, ya. Kalau dapat bukan sekadar rakan-rakan yang menonton, bukan saja yang di FB, tetapi ambil mungkin gambar maklumat ini dan sebarkan mungkin dalam WhatsApp group kita, agar setiap sen daripada orang lain yang menerima untuk rumah Allah ini, kita juga akan mendapat ganjaran yang sangat besar dari sisi Allah, sebab memang kita sangat berharap agar Allah bukakan hidayah dan taufik kepada saya, kepada rakan-rakan semua, untuk sama-sama kita mendokong supaya cita-cita kita untuk membina sebuah kompleks Masjid Bukit Rahman Putra yang terletak di Sungai Buloh, Selangor ini akan terbina insya-Allah. Dan saya yakin, saya selalu sebut pada diri saya dan mungkin rakan-rakan, kita tidak kaya tetapi kita ramai. Bila kita ramai, insya-Allah apa yang kita infak akan beri kesan kepada sesuatu matlamat yang baik yang kita nak lakukan, insya-Allah. Jadi sebenarnya Ustaz, berapakah dana yang diperlukan dan boleh tak Ustaz bagi sedikit gambaran apabila siap kelak kompleks ini, apakah lagi kemudahan yang bakal ada di sini? Alhamdulillah, Farah, ya. Pembinaan ini pertama sekali, keseluruhan kosnya adalah sebanyak 16 juta. Dan alhamdulillah dengan insan-insan yang pemurah, kita telah berjaya sehingga ini kita mengumpulkan sehingga ke 13 juta sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hanya 3 juta lagi sebenarnya
tabung sedekah subuh ni kita gerakkan supaya masya-Allah impian masyarakat di sana yang sebenarnya sangat mengharapkan, sebab sekarang ni solat Jumaat itu terpaksa dipecah-pecahkan kepada beberapa surau, tetapi tidak ada satu kompleks yang benar-benar kita katakan bahawa dianya adalah satu yang selesa untuk para jamaah. Masa tidak ya Farah. Cuba bayang ya, setiap daripada RM1, RM10, RM100 kita, insya-Allah kita akan dapat, kalau saya bacakan di sini, menyediakan ruang solat untuk menampung 2,200 jamaah pada satu masa. Cuba bayang hari Jumaat tu Farah ya, orang angkat takbir, sepanjang ratus tahun bangunan itu pahala terus mengalir kepada kita. Masya-Allah. Dan bangunan wuduk, tandas, bilik pengurusan jenazah, pencawang TNB, tempat letak kenderaan, blok kuliah, menara azan, pejabat baik. Maknanya nak cerita seperti sebuah kompleks yang teratur, itulah yang lengkap, itulah yang insya-Allah terbina daripada setiap daripada apa yang kita sumbangkan insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan kita doakan, dan walaupun dah ada segala maklumat Ustaz yang tertera di kaca TV kita, tapi saya nak juga biarkan Ustaz sendiri yang cakap, sampaikan kepada anda semua bagaimanakah cara ataupun bagaimana cara kita sebagai masyarakat nak melibatkan diri, nak sama-sama juga pahala nak terus mengalir berterusan Ustaz. Ya, terima kasih Farah, sebab kita ni kadang-kadang satu kebaikan tu kena buat masa tu juga ya. Dan saya kira tertera di sana kita ada beberapa account bank yang rakan-rakan penonton boleh ambil. Kita ada Maybank Islamic, Bank Rakyat, Bank Islam, RHB Islamic, nama-nama yang tertera di sana. Tolong tangkap mungkin, kemudian salin, dan mungkin kita nak menengok progres dia, kita boleh pergi kepada www.masjidrahmanputra.com, dan juga boleh tengok di FB Masjid Bukit Rahman Putra, dan juga kita ada nombor talian untuk dihubungi untuk melihat progres. Dan sebab kita ada ahli jawatan kuasa yang sebenarnya kalau kita bercakap dengan mereka, kita dapat rasa rintihan mereka yang mewakili ribuan masyarakat di sana untuk segera terbinanya kompleks ini. Makin segera kita keluarkan harta kita, makin terbina dengan cepatlah kompleks ini. Dan saya yakin insya-Allah Allah bukakan hati setiap daripada kita untuk turut sama terlibat. Sebab nanti kalaulah satu masa mungkin kita dah tutup kerana apa, dah cukup pada ketika itu, tidak ada peluang lagi untuk kita meletak jariah kita di bumi Allah yang sangat mulia ini insya-Allah. Sayang sekali kalau dah tutup nanti. So ambil peluang sekarang ni, masih lagi dibuka. Baki tinggal lebih kurang RM3 juta sahaja lagi. Insya-Allah, mudah-mudahan rakyat Malaysia kita boleh sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini. Kita percepatkan dia, kita mudahkan urusan warga Sungai Buloh insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, selain daripada program sedekah subuh ini, ada tak lagi program lain, mungkin infak untuk mak ayah kita dan sebagainya? Ya, benarnya sama, cuma kita niatkan untuk kita infakkan untuk mak ayah ya. Yang penting adalah daripada setiap orang daripada kita ya, anak-anak ataupun untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, maka kita keluarkan macam kita katakan sebentar tadi, bahawa ianya adalah kita niatkan dengan tulus, apakah kebaikan yang aku lakukan untuk mak dan ayah sebagai satu benda yang Allah redha kepada kita. Allah tak redha pada kita melainkan dengan redha kedua ibu bapa. Apa yang kita boleh buat pada hari ini, maka kita letakkan satu daripada harta kita yang baik tersebut tumpah ke tempat paling baik, disampai kepada tempat kebaikan terbaik, kepada manusia terbaik kepada kita, maka Allah yang maha baik akan melimpah-limpahkan berkat. Dan sebab itulah kita mengajak semua untuk bermula daripada subuh, sebab para sahabat Nabi Farah ya, kita mungkin hari ini kan mungkin zuhur ataupun mungkin asar, sahabat Nabi sebelum subuh sebenarnya mereka telah keluar masya-Allah untuk memberi kepada masyarakat. Masya Allah, hebat sekali. Dan juga ada juga perempuan yang kongsikan gambar dengan saya sejak ada Assalamualaikum subuh ni Ustaz. Mereka dah siapkan satu tabung Allah, tahu. Semangat sangat. Pagi-pagi masukkan mungkin RM1, RM5, RM10, ikut kemampuan masing-masing. Jadi dengan tabung ini Ustaz, kita boleh juga sedekahkan pada pembinaan kompleks ini. Ya. Apa yang dah ada tu masya-Allah, sebab manusia ni saya yakin rakyat Malaysia terutamanya dia pemurah. Sebab itulah kadang-kadang kita pergi kat mana-mana pun datang orang bawa tabung kita bagi ya. Tetapi alangkah baik kita boleh hantarkan dia sedekah itu kepada tempat yang memang pasti. Daripada setiap peluh kita itu
payah kita itu akan dapat manfaat yang besar kerana disampai kepada tempat contohnya kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini. Maka sebab itu masya-Allah dia sangat berbaloi untuk kita beri, dan macam Farah katakan tadi, kalau dah memang kita ada tabung itu, tengoklah dan berilah insya-Allah. Biar dikosong sekarang, sebab bila dikosong insya-Allah kita akan tambah pada subuh esok pula insya-Allah. Mudah-mudahan. Bila tengok makin penuh tu makin bersemangat wajar kan. Jadi kita sedekahkan dulu dan kita teruskan lagi konsisten disiplin untuk sentiasa melakukan sedekah subuh. Masya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada yang dihormati Ustaz Zul Ramli M. Razali, Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Kita doakan mudah-mudahan rakyat Malaysia semua sangat prihatin dalam bersedekah ini. Kita percepatkan, mudah-mudahan warga Sungai Buloh dapatlah memanfaatkan apa saja yang ada di Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Baiklah Ustaz, dengan masa yang ada ni kita berikan ruang sekali lagi kepada Ustaz untuk mengajak ramai lagi di luar sana. Jom kita lakukan sedekah subuh sekarang ini. Harta kita hanya jadi harta kita sebelum nyawa sampai ke gargarah. Orang yang mungkin meninggal pada hari semalam, mungkin dilanggar, walau apapun bentuk kematian, subuh ini tertutup peluang untuknya untuk melakukan kebaikan, termasuk sedekah daripada harta dia sendiri. Sebab kita kumpulkan harta ni dan kemudian sebahagian saja yang jadi milik kita. Yang menjadi milik kita adalah apa yang kita infakkan. Yang seandainya mereka yang telah Allah panggil hari semalam dan mereka tidak infakkan, harta itu bukan milik mereka lagi. Dia telah diagih-agihkan oleh waris dan belum tentu mereka akan letakkan pada tempat kebaikan. Sebab tu dalam hadis tadi Nabi kata jangan tangguh, kata Nabi, sehingga akhirnya kita dah tak ada upaya untuk mengagihkannya, dan harta yang kita cari ni Farah, yang membanting tulang punya susah tersebut, rupanya pindah kepada orang lain dan tak ada habuan untuk kita sedikit pun. Dan sebab itu kata kunci yang marilah kita minta pada Allah, wahai Allah, datangkan dalam diriku rasa pemurah dan beri taufik untuk ku terus memberi tanpa bertangguh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang dihormati Ustaz sekali lagi, Ustaz Zul Ramli M. Razali. Insya-Allah Ustaz sampaikan salam buat warga Sungai Buloh. Insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan pagi ini. Mudah-mudahan kita bantu mudahkan urusan lain, Allah juga bantu mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum. Saya tunggu semua depan TV insya-Allah. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم الليل